Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Raja Sofia. Seterusnya penonton, kita bawakan kepada anda tentang Karnival Barangan Malaysia tahun 2023. Bersama siapa, Sofia? Ya, bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Datuk Roziah Abudin, merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Datuk ya? Alhamdulillah. Sihat. Ya, Alhamdulillah. Okay. Pagi ini kita nak membicarakan tentang Karnival Barangan Malaysia yang akan berlaku tak lama lagi dan ini merupakan satu inisiatif oleh KPDN sendiri untuk kita membawa barangan Malaysia ke tahap yang lebih baik. Jadi kalau boleh Datuk kongsikan juga kepada kita tentang inisiatif ini. Okey, terima kasih kepada Irfan dan juga Sofia dan juga pihak RTM kerana peluang yang diberikan kepada KPDN. Sebenarnya Karnival Barangan Malaysia ni dia merupakan salah satu inisiatif di bawah kempen Beli Barang Malaysia. Kita bukan buat karnival sahaja. Sebenarnya dalam kempen ini apa yang kerajaan telah buat untuk membantu produk tempatan adalah kita membawa produk tempatan ke dalam segmen peruncitan tempatan kita. Kita tempatkan banyak produk-produk kita dalam pasaraya, hypermarket, pasaraya besar dan sebagainya. Dan inisiatif itu telah membawa kepada nilai jualan yang hampir 2.7 bilion. Okey, produk tempatan saja. We are talking about produk tempatan saja. Dan kita juga bawa produk tempatan kita dalam platform talian. Dalam talian juga kita dapat mencapai lebih kurang dalam 3 juta jualan dalam platform talian itu. Dan kita tak boleh larilah apabila kita bawa kepada pasaran itu, kita kena promote juga. Betul. So promote ini yang tadi Irfan cakap tu melalui karnival salah satunya. So Karnival Barangan Malaysia 2023 ni merupakan kemuncaklah kepada inisiatif kempen kami yang kami akan jalankan daripada 13 sampai 17 Disember 2023 ini, dan akan perasmiannya akan dibuat pada 14 Disember oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, dan antara yang lain juga, Datuk, apa antara objektif pelaksanaan Karnival Barangan Malaysia 2023 ini, Datuk? Okey, untuk objektif, sebenarnya objektif yang paling utama adalah kita nak memberi kesedaran kepada rakyat kita di luar sana bahawa produk kita ni sebenarnya produk dia bermutu tinggi. Betul. Setanding dan ada produk-produk kita yang lebih baik daripada produk-produk luar negara. Dan satu faktor yang paling utama, walaupun kualiti itu kita tak berkompromi dengan kualiti, tetapi harganya amat kompetitif. Harganya kadang-kadang you boleh dapat harga yang murah, lebih murah, tapi kualiti itu lebih baik. Betul. Jadi sebagai pengguna, kalau saya tanya pada Irfan dan Sofia, you nak beli barang yang sama kualiti dengan harga yang mahal ataupun kita nak beli harga yang murah? Of course yang murah. Of course kita nak beli harga yang murah. Jadi melalui karnival ni sebenarnya apa yang kita nak buat? Kita nak tunjuk kepada pengguna, bila kita pergi itu, kita tahu oh ini rupanya produk Malaysia. Kadang-kadang bila kita pergi itu kita tak tahu pun, selamanya selalu membeli tapi tak tahu pun sebenarnya itu sebenarnya produk Malaysia. Itulah antara objektif utama apa yang kami nak capailah melalui Karnival Barangan Malaysia ni. Untuk kita mendekatkan diri masyarakat kepada penggunaan barangan tempatan sendiri buatan Malaysia. Betul. Support kan? Support lokal. Betul. Baik, Datuk, kalau kita nak kongsikan kepada penonton sepanjang tempoh karnival itu nanti, apa antara pengisian menarik yang kita bawakan kepada masyarakat? Okey, kalau kita datang nanti ke karnival itu, kita ada pameran dan juga jualan, boleh datang dan membeli. Ada ramai penjual-penjual, seller yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk kita punya pengusaha-pengusaha produk ini, kita akan bawa potential buyer untuk padanan perniagaan itu. Ada potential buyer daripada peringkat hypermarket ataupun pelabur daripada luar negara juga boleh datang untuk tengok produk-produk kita. Mereka boleh mendapat pasaran yang lebih luas. Itu yang kedua. Dan ketiga, kami ambil kesempatan ini juga untuk membuat advokasi kepenggunaan kepada rakyat. Kita nak beritahu rakyat apakah hak-hak mereka sebagai seorang pengguna, dan juga yang lain-lain itu kita ada selingan lah. Kalau kita pergi kepada segmen fashion sebagai contohnya, kita buat fashion show di situ. Kita ada designer yang akan tunjukkan fashion tempatan ni, dan dia boleh buat fashion show terus di situ. So boleh tengoklah banyak aktiviti kebudayaan juga kita bawalah dalam Karnival Barangan Malaysia kita nanti. Okey, maksudnya bukan hanya sekadar makanan sahajalah, banyak barangan lain ya. Sebab kalau orang kata Barangan Malaysia ni dia bukan sektor makanan dan minuman saja. Kita akan bawa otomotif
otomotif, kenderaan. Di situ kita akan bawa kelengkapan rumah. Ada yang boleh tengok mungkin makanan kucing. menarik. Makanan Buatan Malaysia. ya betul. Ada di situ bukan saja makanan sambal ke itu biasa kerepek kan. Bukan itu saja fashion, baju, ada lampin pakai buang yang memang jenama Malaysia. Jadi saya sangat berharap rakyat kita dapat membuka mata dan juga datanglah untuk tengok sebenarnya apa yang kita offer kepada rakyat tempatan. Ya, produk buatan Malaysia dan difahamkan ia bermula dengan siri jelajah KBM 2023 dan akan jelajah ke setiap negeri-negeri Datuk. Okey. Untuk tahun ini apa yang kita mulakan kita panggil jelajah mini Karnival Barangan Malaysia. Sebenarnya kita tak pergi ke semua, kita buat melalui zon. Zon utara, zon pantai timur, selatan, Sabah dan Sarawak. Kenapa kami lakukan jelajah ini adalah dia ke arah karnival kemuncak pada Putrajaya nanti. Kami nak pilih barangan yang terbaik. Jadi setiap kali kita pergi jelajah mengikut zon itu kita pilih antara produk-produk yang terbaik iaitu yang kita akan showcasekan di Karnival Barangan Malaysia pada 13 sampai 17 Disember nanti. Jadi Datuk, kita nak membincangkan tentang karnival yang akan berlangsung nanti ni dan pastinya penonton hendak tahu tentang pemain industri yang akan menghadirkan diri nanti. Kalau boleh Datuk kongsikan kepada kita. Contohnya kalau otomotif pening dah Datuk. Banyak sangat. Otomotif tu sebab kenapa saya tak nak cakap, bukannya tak nak cakap sebab dia ramai. So kalau saya bagikan tak boleh nak sebut semua. Tapi kalau otomotif tu macam Irfan tahulah kita ada Pro 2, kita ada Modernas. Iaitu saya rasa goes without saying lah. Untuk yang Malaysia yang lain-lain tu sangat banyak. So datanglah dan kita ada jenama-jenama franchise makanan segera, restoran makanan segera dan sebagainya akan hadir menyokong karnival kami ini nanti. Jadi dia akan mencakupi segala aspek kehidupan lah ya. Dari otomotif, makanan, perabot, pakaian, penerbitan dan keperluan rumah semua akan ada. Ya, betul. Inilah masa untuk kita nak support lah lokal kan. Bila lagi masanya kan. Jadi antara yang lain juga Datuk kan, bila kita cakap tentang trend sekarang selepas pandemik COVID-19, mungkin ramai yang kurang kuasa membeli itu lebih agak kurang lah trendnya kan. Jadi ini sebenarnya merupakan satu platform yang baik lah di mana kita dapat, dalam masa yang sama kita dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Betul. Masa yang sama juga kuasa membeli itu akan lebih meningkat juga, Datuk. Betul. Tadi Sofia sebut selepas daripada pandemik COVID-19, pada masa itu mungkin kuasa beli rakyat itu kurang. Tapi kita tengok kuasa beli ini semakin meningkat dengan ekonomi yang telah dapat dijana oleh kerajaan. Itu kuasa beli itu semakin meningkat. Dan apa yang kita tawarkan ini sebenarnya macam saya nyatakan tadi pada harga yang kompetitif. Boleh berpadan dengan poket kita lah sebenarnya. Senang cakap. Kita ada wang dan kita sebagai pengguna kita nak membelanjakan wang itu pada tahap yang terbaik. Yang sangat terbaik. Yang pulangan itu kepada setiap ringgit yang kita beli itu kita dapat yang terbaik. Jadi ini yang kita nak tawarkan dan sebenarnya kita nak orang datang lihat sendiri produk itu, mencetuskan minat dan akhirnya produk kita itu jadi pilihan utama. Bila kita pergi kedai besok kita tak cari benda lain. Pilihan utama itu cari yang itu sahaja. Jadi Datuk, kita nak kongsikan juga mungkin kalau boleh Datuk kongsikan tentang senario kuasa pembeli barangan Malaysia setakat ini bagaimana sambutannya? Sambutannya memang sangat baik. Pada saya sambutannya sangat baik dan kami sebenarnya bukan sahaja kepada pembeli ataupun pengguna. Di kementerian ini sebagai mana yang ketahui namanya pun perdagangan dalam negeri. Kami tidak berhenti ataupun secara berterusan untuk membangunkan produk itu. Produk kita tak boleh statik pada satu tahap sahaja. Research and development itu sangat penting untuk kita buat produk research itu supaya produk kita itu kekal berada pada kualiti yang baik dan juga dia berkembang. Di situ itu yang kami lakukan ya. Kita tak bolehlah selama ini terlalu berpuas hati kalau rakyat kata membeli itu. Kita tahu produk-produk lain juga akan cuba beat kita untuk berlawan dengan kita. Jadi produk itu tidak boleh statik. Itu apa yang kami akan terus laksanakan ya. Dan kuasa beli macam saya katakan, kuasa beli itu berada pada tahap yang sangat baik sekarang. Cumanya kita tak nak dia statik di situ dan beralihlah sekiranya produk kita tidak berkembang ataupun pergi kepada satu tahap yang lebih tinggi. Baik, di kesempatan waktu yang ada ni Datuk, boleh wawarkan sekali lagi untuk berlangsungnya Karnival Barangan Malaysia 2023 pada 13 hingga 17 Disember nanti di mana?
dan boleh ajak orang ramai untuk turut Silakan. Pada 13 sehingga 17 Disember nanti kita akan adakan Karnival Beli Barangan Malaysia 2024 di IOI Grand Exhibition and Convention Centre Putrajaya. Jom sokong dan beli, dan barang baik barang kita. Ya, hashtag barang baik, barang siapa? Barang kita. Terima kasih disyarkan kepada Datuk Rozi Abudin, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN atau perkongsian pada pagi ini Karnival Barangan Malaysia 2023 dan penonton. Jadi kita pun nak berhenti berehat dulu. Betul. Kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan anda. Selepas ini.